Okey, Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam channel saya. Untuk video kali ni saya nak share sikit lah macam mana cara saya pecah drawing ataupun pecah plan daripada satu jenis wardrobe ni lah. Macam tadi ada saya baru pergi site ukur, customer request dia nak buat lebar dia 7 kaki dan tinggi dia 9 kaki lah, 2720 ni hampir 9 kaki. So macam ni lah tadi. Sebelum tu maknanya saya akan ukur lebar berapa dia nak dan tinggi keadaan bilik tu macam mana, berapa ukuran dia. So daripada ukuran yang kosong ni, kita nak pecahkan saiz-saiz kakus, berapa kakus boleh dapat dan berapa keping pintu lah yang kita boleh buat. So daripada sini, contohnya customer ni saya dah cadangkan kat dia, kita buat 5 pintu. Sebab daripada 7 kaki ni kita boleh dapat 5 pintu. So ini kita kena bahagikan lah 5 bahagian. Tetapi sebelum nak bahagi kepada 5 bahagian tu kena ada beberapa step lah, kita nak kena tahu ada beberapa benda nak kena tolak. Contoh macam tepi ni ada side panel, pada bahagian tepi ni pula ni wall, dinding lah, dinding ni L shape ni tu. So kita kena tolak lah semua ni, baru kita boleh bahagikan kepada 5 bahagian ni. Okey, untuk drawing saya, untuk saya punya design kabinet saya lah, saya akan tambah lagi satu side panel. Mana ni, 2 side panel. Tengok keadaan. Kadang-kadang saya letak satu side panel, kadang-kadang saya buat 2 side panel, bergantung kepada keadaan. Sebab kalau tak ada side panel yang tengah-tengah ni, boleh sebenarnya, memang banyak ramai-ramainya tu, tapi saya ada jumpa cara baru lah. Kita letak panel 2 ni tengah-tengah ni. Kalau kita tak pasang panel 2 ni, nak pasang pintu ni 1, 2, 3, 4 pintu ni kan bucu-bucu dia ni, biasa kita nak pasang pintu nanti punyalah susah. Sebab kita kalau boleh nak kemas lah ni, dia punya kawasan ni kan, dia punya pertemuan setiap pintu ni, kalau boleh dia punya gap tu kita boleh nak sama-sama. Tapi kalau tak ada panel tengah ni, sangat susah lah. Boleh tapi sangat makan masa untuk kita pasang pintu. Setiap pasang pintu pun mau dekat setengah hari ke baru siap pasang pintu. Sebab dia pintu banyak, tak ada panel lah. Jadi kita nak temukan yang bucu-bucu ni bagi sama, bagi cun, bagi kemas elok, dia punya gap dia tu senang sikit lah kalau ada panel. Apa benda saya cakap ni ulang-ulang. Jadi saya akan tambahkan 2 keping panel ni, sebab ada 5 daun pintu kan. So tambah 2 keping lah. Nanti tuan-tuan tengok juga, benda ni optional. Kalau tuan-tuan rasa tak nak pakai panel ni, tak apalah, tak payah bubuh. Macam saya bubuh lah. Saya nak memudahkan sikit pekerjaan saya. Dan di samping tu cantik lagi lah macam ni. Okey, untuk panel ni tak payahlah kita letak sekeping. Untuk panel biasanya ukuran dia 2 kaki ataupun 600 mm. Jadi untuk kalau kita nak pasang sini panel penuh, sini penuh sampai ke bawah, rugi papan lah kan. So untuk panel yang tengah ni, 2 panel tengah ni, saya akan buat 100 mm je. 1, 2. Contoh macam ni lah. Sekejap saya kecilkan sikit ni. Nanti masa pemasangan ni saya tunjuk sikit apa yang saya masukkan ni. Alright. Untuk panel ni tak payah buat penuh. Buat penuh kalau rugilah papan. Banyak papan pakai kan. Jadi kita buat separuh je. Sebab dah belakang ni dah tak nampak lah ni. Dah terlindung dengan 2 biji kakus yang tengah tu kan. Kita letak, buat dalam 4 inci je, 100 mm. Okey, jom kita pergi kepada pecah drawing. Alright, ni
macam saya cakap dia, saya ada convert 7 kaki ke 9 dengan 9 kaki, saya convertkan ke mm. Kalau mm ni senang sikit lah. Kalau macam inci tu nak tolak bahagi dia punya ukuran tu susah sikit lah, matematik kan. Jadi kadang-kadang takut terkeliru. Kalau pakai mm ni senang lah. Siapa yang tahu ukur inci tu maksudnya dah faham lah kot. Kita nak tolak bahagi inci tu ada sedikit keliru lah. Macam saya tak master sangat. Tapi kalau ada orang yang dah selesa pakai inci lah. Ok, jom. Ini tadi saya tarik dulu 2134 2720. Ok, untuk drawing ni saya bukan power sangat lah pakai AutoCAD. Bukan AutoCAD, saya pakai Google SketchUp. Saya tak pandai sangat lah. Ini pun saya belajar yang basic je pun. Ini pun saya belajar dekat online. Bayar RM90 kot. Jadi dia akan ajar lah cara buat drawing pakai SketchUp ni. Cuma kalau mungkin ada designer yang lain yang pro mungkin dia gelak lah tengok saya punya drawing ni. Tetapi saya ambil yang basic je, apa yang setakat yang saya nak guna je. Kalau nak power sangat tu tak payah kot, tak perlu kot, sebab saya tukang bukannya interior designer kan. Ok, balik kepada kita punya drawing. Ok, ini saya tarik siap-siap 600mm ataupun 2 kaki 600mm lah. 600mm ni maksudnya saiz siap kat kabinet tu. Maknanya dia punya depth dia adalah 2 kaki 600mm. Tak kisah sama ada pintu swing, kabinet pintu swing macam ni lah, ataupun kabinet pintu sliding. Dia punya depth mesti 2 kaki. Alright. Kemudian kita nak pasang side panel bahagian tepi ni. Untuk panel sekeping, kalau kita gunakan chipboard 16mm lah dia punya thickness chipboard. Okay. Okay, so sebelah sini dia ada sekeping panel. Kemudian saya masukkan ke dalam 30mm. Nanti saya bagi tahu kenapa masuk 30mm. Alright. So 2134 kita tolak kepada 16mm, dan tepi ni kita kena tolak lagi. Tepi ni dia dinding. So kalau dinding saya akan menggunakan filler. Saya tak gunakan panel, sebab panel tak guna pakai panel, sebab dia dah terseruk dengan dinding. So untuk filler ni kebiasaan saya akan buat 30mm standard lah. Maksudnya 2134 tolak 16 panel kiri, dan 30mm untuk filler. Filler ni kena letak filler lah, sebab dinding rumah kebiasaannya dia memang tak akan jumpa lah rumah yang betul-betul lurus. Dia punya, dia orang plaster dinding kan, mesti ada sengit-sengit sikit lah. Jadi kegunaan filler ni, sebab filler ni nanti kita boleh trim ikut bentuk dinding. Jadi kemas lah lagi kita punya kabinet kita. Kalau kita bubuh sekeping side panel, kita nak trim panel tu, dia punya thickness 16mm ni memang susah lah. So kalau kita masukkan filler 30mm, itu yang paling cantik. Saya suka buat filler yang 30mm. Ada setengah orang dia suka buat macam Mak Salih lah. Mak Salih dia suka filler besar 50mm lah. Tapi saya pernah dulu saya buat juga 50mm. Tapi 50mm tu macam dia curi banyak sangat lah. So saya akan buat 30mm. Ok, tetapi macam mana dia cakap tetapi filler ni tak semestinya 30mm. Kadang-kadang saya nak bahagikan kaka sini kan. Contoh macam ni lah. Ni dekat bawah saya ada calculator. Saya tolak dulu 2134
tolak 16mm untuk side panel belah kiri. So 2128. Lepas tu kita tolak filler ni yang belah kanan ni 30mm. So ukuran yang saya dapat sekarang ni 2088. 2088. Lepas tu kita ada lagi panel tengah ni. Ni kena tolak lah ni. So kita akan tolak lagi 32. Sebab dua panel kan, 16, 16, 32. Jadi ukuran dia sekarang 2056. Yang saya dapat ni 2056. So 2056 ni nak sebabkan customer tu nak 5 daun pintu, so kita bahagikan pada 5. So dia dapat kat sini, saya dapat 4112.2 mm. Disebabkan dia ada 411.2 ni, ada point-point tu kan, ataupun ada ganjil. Kalau boleh kita nak genap lah semua. Kiraan genap tu cantik sikit lah. So saya akan buat saiz satu pintu 412 mm. Ni kita curi sikit lah. Nanti kita akan tolak pada filler yang belah kanan ni. Ok, so yang saya dapat tadi 412 lah. Tuan-tuan faham ke tak faham lah? Tak tahulah. Agak faham lah. Bateri nak habis pula. Sekejap Okay. Saya nak bagi tahu detail sangat, nanti takut apa, video ni dia panjang sangat. Ini dah 11 minit dah. Okay, jadi 412. Saya lupa dulu, jangan bahagikan ni dulu. Kita tarik dulu. Dia atas ni dia ada box up. Box up ni kebiasaan saya akan buat 4 inci ataupun 100 mm. Dan kemudian bawah kita ada dia punya plin ataupun skirting. Jangan panggil skirting lah, kalau boleh kita panggil dia plin lah. Itu bahasa betul lah, bahasa dalam kabinet. So untuk plin ni pun 100 mm juga, ataupun 4 inci. Okey, untuk box up yang bawah dululah, yang bawah. Untuk plin, skirting bawah ni dia punya plin. Plin ni kita kena buat, memang kena buat 4 inci lah, sebab kita punya ABS leg, tapak kabinet ni dia 4 inci. Ada juga tapak yang 150 mm pun ada, tapi yang selalu orang pakai adalah yang 4 inci lah. So kita akan kena buat skirting dia ni 4 inci jugalah, 100 mm. Untuk box up atas ni, untuk box up ni tak semua tukang dia sama, dia punya cara pembuatan dia. Ada yang buat lebih kurang dalam 50 mm, 70 mm, 100 mm. Ini bergantung kepada keadaan lah. Tapi kalau macam saya standardkan buat 100 mm, supaya atas dengan bawah, box up dengan plin ni dia sekata, nampak. Jadi pada pandangan mata saya memang cantik macam ni lah. Mana-mana pun betul lah, 50 boleh, 70 boleh, yang tak pakai langsung pun boleh juga, tapi susah lah. Semua pun betul je, semua tukang pun buat cara dia orang cantik, kemas je. Yang penting kemas, semua pun betul. Yang tak betulnya kau seorang je betul, orang lain tak betul kan. Itu tak betul lah tu. Semua pun betul juga. Cuma ni cara saya pun nak follow lah.
Okey. Alright, jom kita bagi lagi dia punya tadi. So saya dapat 412 mm. 412 untuk sekeping pintu. 412 kita kena bagi 5 lah. 412 kan. Sekejap, lupa pula. Okey. Lepas pada kotak, lepas pada pintu yang nombor ketiga ni, ada panel kan atas ni kan. Macam saya cakap, panel yang saya curi 100 mm tu. Kita jangan lupa lah, kalau kita gunakan panel, tolak lah panel ni. Kalau tak guna, tak payah pasang. Okey, kita pergi balik 412. Lepas tu, jangan lupa ada sekeping lagi panel 16 mm. Lepas tu 412 dan satu lagi. Okey, untuk filler ni 30 mm saya cakap ni. Sebab saya dah bagi-bagikan dia dapat nombor ganjil tadi kan. So kita padam dulu, kita tengok berapa yang dapat untuk filler tepi ni. 412 enter. Okey. So untuk filler yang saya dapat 26 mm. 26 mm tu masih cantik lah. Kalau nak buat 20 mm pun boleh juga, suka hati lah. Cuma jangan sangat, jangan lebih, jangan kurang daripada 10 mm lah. Ataupun kalau kecil sangat filler dia ni, nanti menyusahkan kita, takut filler ni patah. Jadi 26 mm ni masih kuat lah. Okey. Alright, jom kita tarik untuk dia punya panel ni, panel tengah ni. Okey. So padam je ni. Panel ni tak bersambung lah, dia sekeping panjang kan. Alamak, tak tahu lah, tengok kalau video ni panjang sangat, saya buat 2 part lah kot. Okey. Okey, untuk panel ni tadi keluarkan balik 30 lah. Saya tak pandai sangat pakai, saya belajar yang basic lah. Saya belajar sikit-sikit, lepas tu saya olah cara sesuai kegunaan saya sendiri lah. Saya sendiri faham lah macam mana cara nak guna SketchUp ni. Tuan-tuan mana yang pro-pro pakai SketchUp janganlah gelak. Saya belajar sampai SPM je, tak ada belajar lebih-lebih sangat sampai ke U ke nak untuk belajar buat SketchUp ni. Mungkin nak belajar lebih-lebih tu macam tak ada keperluan pula. Saya buat, asalkan saya buat drawing macam ni pun cukup lah kot. Jadi boleh nampak kan. Alright. Lepas tu okey, untuk panel atas ni, bukan box arm ni, saya akan masukkan 3 mm. Saya tak bagi dia flush dengan karkas ni. Saya akan masukkan ke dalam sikit 3 mm. Nantilah masa video pemasangan nanti saya akan selit-selitkan sikit satu apa, saya selit-selitkan sikit lah video bagi tuan-tuan boleh nampak clear lagi apa yang saya cakap. Okay, jangan bosan lah saya. Jangan bosan lah, tunggulah, sabarlah nak belajar kan. Tunggulah apa yang ni, saya lambat ke apa ke, nak belajar kena lah sabar. Sama juga. Okay, untuk plain box arm atas ni masukkan 3 mm, filler pun masukkan 30 mm daripada
ujung kakus ni lah. Okey, lepas tu ni saya lukis lagi lah bagi clear sikit. 16mm kan, sebab box arm ni thickness board adalah 16mm. Untuk box up ni kita boleh trim dia ikut bentuk ceiling rumah. Tu yang pentingnya guna box up ni. Kalau tak ada orang pakai box up, nak sumbat kabinet tu ketat-ketat susah tu. Okey, itu turun balik lah 100mm. Okey, settle dah bab ni. Ada lagi tak? Okey, lupa pula. Untuk plane pun masuk 30mm, masuk 3mm. Masukkan ke dalam sikit. Banyak sangat. Okey, kita pergi balik pada kakus. Okey, untuk bahagian ni saya dah buat dia punya pintu. Ni contoh pintu lah, kalau handle lupa masuk. Okey, sekarang ni yang nak buat kakus je kan. Alright. Okey, kita pergi pada kakus bawah. Yang ni saya tak buat, tak tarik tengah sebab ni pintu, bukannya kakus partition. Jom nanti tengoklah macam mana. Okey, daripada bawah untuk kakus bawah sampai ke atas 180mm, 1800mm. Lebih kurang 6 kaki. Sini sampai sini maksudnya 6 kaki. Saya suka buat saya punya tinggi kakus bawah ni 6 kaki. Ada orang buat yang ada lagi orang yang buat lebih panjang, dalam 1900mm, 2000mm. Tetapi kalau kita buat ni tinggi, kita nak gantung, tak ada nak gantung baju. Bila dah siap ni lah, nak gantung baju tu terlalu tinggi, macam tak sampai, nak kena jangkit-jangkit kan. Kalau kita buat 6 kaki, saya ke bawah ni 6 kaki, memang cun-cun lah. Memudahkan orang nak buat kerja. Okey, jom kita tengok dulu saya kakus yang saya masukkan tadi ni. So okey, 15mm lah. Yang ni saya gunakan blockboard. So 15mm. Jom. Okey, ini masukkan 550mm. Okey, jadi nampaklah rupa dia ada kakus kan. So kat sini kita ada, pada bahagian bawah ada 3 kakus, dan pada bahagian atas ada 3 kakus juga. Boleh juga kalau nak buat kakus atas ni berasingan, tapi tengok keadaan. Bukan saya tak pernah buat, saya pernah buat je. Macam bawah ni ada 4 pintu, atas ni tiba-tiba ada 5 pintu. Tapi bergantung kepada keadaan lah. Tengok, kalau kita bagikan dia tu cantik, buatlah. Kadang-kadang kena kreatif sikit lah bagi nampak cantik. Tapi kalau nak senang sekali, standard macam ni lah. Bawah pun mengikut je kan, satu line pintu, satu line. Okey, dia scatter lah, nampak. Okey, jadi kita padamlah garisan-garisan yang tak perlu ni. Okey, jom saya ulang balik. Untuk kakus bawah 1800mm. Untuk kakus atas ni kita dapat macam mana tau. Daripada 2720 kita tolak skirting bawah ni 4 inci. Kita tolak 100mm, tolak atas 100mm, lepas tu tolak kakus tengah 1800mm. Sekejap, saya tunjuk sikit lagi.
Okey, daripada 2720 kita tolak bawah 100mm, tolak atas dia punya box up 100mm, lepas tu tolak kakas tengah ni 1800mm, dan pada balance kali inilah 720, kan, 2720 tolak 100, tolak 100 atas, tolak 1800, balance dia 720. Jadi 720 ni kita buat untuk kakas atas. Penat juga. Okey, dah nampak lah rupa kakas. Okey, untuk sistem bahagi ni, untuk bahagi ni saya suka bahagi yang cun-cun lah, supaya saiz semua pintu ni sama je saiz dia semua. Dia punya sama je semua dia punya bentuk saiz kakas lah, saiz pintu nampak lagi cantik lah, sekata je kan. Boleh juga kalau kita nak buat pintu sini, contoh dalam sini 500mm punya pintu, sini 400mm, boleh suka hati buat macam mana pun boleh. Tapi bergantung pada keadaan. Kalau customer request nak macam tu, kita buat je lah. Mungkin juga kat sini apa, ke pintu ni dia nak 500mm, 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 lepas tu kat sini dia nak 400. Kita buat lah, boleh je, selagi kita daripada 23, 24 ni kita boleh berapa kita dapat kita punya bahagi tadi tu. Kadang seronok jugalah masa buat drawing ni. Keseronokan dia macam puzzle lah, kita pecahkan satu masalah kan supaya dapat bentuk macam ni. Aduh, macam mana cakap, tak hati lah. Okey. Okey, ni tak siap lagi. Kita pergi kepada kakas atas dulu. Untuk kakas atas ni tinggi sangat kan. Jap, itu belum lagi. Saya nak cerita pasal dia punya depth dulu, kedalaman pintu, kedalaman wardrobe ni. Untuk pintu swing, depth standard yang selalu saya buat adalah 550mm untuk pintu swing. Kalau pintu sliding, kita kena buat dia punya depth 450mm. Itu yang saya buat 400, sebab body standard siap kabinet dia punya depth mesti 600mm. Gantung, tengok pada panel ni. Kalau pintu sliding, kita kena buat 450mm. Jadi ada balance 150mm lagi kan. Itu untuk kita letakkan wardrobe punya runner, yang punya sliding punya track. Kalau pintu swing ni tak ada track lah, kita cuma pasang pintu macam biasa lah kat sini. Okey, saya ulang balik. Untuk pintu slide, untuk pintu swing, depth dia 550mm, kedalaman ni 550, dan untuk pintu sliding 450mm. Okey. Okey, untuk kakas atas ni kita tengok lah, dia punya agak besar lagi, jadi kita kena tambah shaft satu lah ke tengah ni kan. Kedak rugi lah customer. Banyak space ni dia tak ada shaft, kita boleh masuk letakkan lagi shaft lah. Sekejap 690 kita bagi dua lah yang tengah tu. So 720 bagi 2 dapat 360, tolak 15 jadi 345. Okey, 345 15. Okey, so tengah-tengah nanti ada chef. So untuk chef kita tak boleh buat 550. Kita kena tolak 16mm. So dia punya depth tadi 550, tolak 16mm dapat 534.
534 mm. Chef ni tak boleh lah dia flush macam tu kan, sebab nanti kita nak pasang pintu, dia ada masalah. Banyak nak terangkan ni, tapi tuan-tuan belajar sampai kat sini dulu. Belajar tengok kat sini dulu lah. Nanti saya ada masa ni saya terangkan kenapa kita kena kecilkan sikit shaft ni. So kat sini saya akan kedalamkan sikit 16 mm, so dapat 534 mm untuk shaft ni. Okey, jadi untuk masalah kakas atas ni dah selesai. So kita pergi pada bawah. Kita pergi kat tengah-tengah dulu. Untuk tengah-tengah ni, customer ni dia nak ada untuk bahagian pintu yang berlipat, kain baju yang berlipat. So kita kena letakkan shaft lah. Mana kena buat 1, 2, 3 shaft. Ada 4 kolom kat sini. So kita bagi 4 lah. So bagi 4. Okey, jadi untuk kakas tengah ni, untuk bahagian baju yang berlipat, tengoklah kalau kita customer tu nak lebih lagi shaft, kita buatlah lebih shaft. Tapi kalau banyak sangat shaft pun tak guna juga, nanti dia terlalu rapat. Sebab kita kena fikir logik lah. Kita susun baju, contoh kalau baju sampai tinggi ni kan, kita mesti ada tangan nak kena gagau lah. Kalau banyak sangat shaft, kita payah nak buat kerja lah. Customer tu payah nak buat kerja untuk simpan baju. Jadi kalau untuk tinggi-tinggi, untuk 4 kolom ni, dah okey lah, dah cukup lah. Itu yang paling cantik tadi. Sebab baju untuk baju, bahagian baju lipat ni memang penting jugalah. Tak semuanya dia kena ada. Tak semuanya baju kita nak pasang hanging rod. Mesti ada baju yang kita nak kena lipat. Contoh macam spender ke apa kan. Okey, jadi ingatlah, kalau boleh masukkan juga untuk baju yang berlipat. Okey, kemudian untuk kakas, untuk bawah ni, untuk bawah nanti kejap lah. Untuk sini kita nak pasang dia punya hanging rod. Okey, untuk hanging rod ni, itulah tempat yang kita sidai kita punya hanger baju tu kan. Jadi kena letak, maknanya macam ni customer ni dia nak 2 je hanging rod. Seorang satu lah, seorang satu hanging rod. Sekejap, saya pergi siap dulu. Hanging rod ni kita pasang center lah, tengah-tengah. Okey, untuk drawing, untuk design kali ni customer tu nak seorang satu je rod. Okey, sebenarnya kita boleh tambah lagi rod dekat bawah ni, tapi customer tu dia tak nak. Sebab customer tu dia nak letak laci je tengah ni. Untuk kakas bawah ni dia nak laci. So saya akan naikkan 200 mm, 400 mm, 400.
habiskan buat laci ni. Contoh macam tu lah. So dalam drawing ni customer tu dia nak seorang satu je hanging rod, dan pada bahagian bawah ni dia nak ada laci seorang satu, seorang dua. Okay. So siap lah kita punya drawing. Nanti bila dah ada plan macam ni, kita boleh hantar ke customer lah. Dan nampak lah kita nak potong papan tu macam mana kan, masa nak untuk buat kat list nanti. Okay, so macam ni lah hasil dia. Ini saya bagi tahu pasal drawing, tengok pada drawing SketchUp dah. Tapi kalau tuan-tuan lagi pick up, tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan dah tahulah nak buat kabinet tu macam mana. Macam mana kita nak bahagi, cara kita bahagikan dia punya ni. Kemudian beberapa detail-detail yang kita nak kena tolak, dan tinggi kakas ni berapa, semua tuan-tuan dapat kan. Nanti kita adaptasikan ke potong papan pula lah. Okay. Alright. Jom saya ulang balik sekali. Untuk dia punya panel 600mm. Untuk kakas bawah ni, dia punya depth adalah 550mm. Untuk pintu swing, kalau pintu sliding 450. Sebenarnya daripada 600mm ni kita dah masukkan ke dalam tadi kan. Masukkan ke dalam 30mm. Untuk saya punya kakas wardrobe, saya akan pakai tulang 70mm. Nantilah saya selitkan sikit video lah bagi tuan-tuan faham. Jadi tulang belakang kakas ni dia ada scraping board 70mm dan campur dengan plywood plus minus ya, board 15 campur dengan plywood belakang 3mm, so 18mm. Jadi dia ada balance sikit lah kalau kita tolak bahagian je. Saya kira balik. Saya set panel 600, saya siap kabinet, kemudian tolak, kita masukkan ke dalam 30mm tadi, kemudian tolak saiz depth kakas 550, kemudian balance dia ada 20mm tadi kan. 20mm tu untuk tulang belakang dan plywood. Balance 2mm tu plus minus je lah. Alright, saya ingat sampai ke sini dulu perkongsian saya. Saya harap video ni saya upload lah. Takut juga takut nanti bukan apa, banyak kan video-video yang saya dah record. Saya segan bila dengar balik suara saya jadi segan saya tak upload. Saya harap saya berjaya lah nak upload video ni. Setelah saya tak petah sangat nak bercakap. Kalau tuan-tuan, kalau siapa yang pick up dia tengok ni, dia faham lah kan. Sekali cakap pun, walaupun cikgu yang ajar dia tu cakap betul abuh, tapi kalau dia otak dia pick up, dia faham lah nak buat macam mana. Alright, sampai kat sini dulu perkongsian. Sebab video ni pun dah 41 minit. Wallahualam lah, panjang sangat ni 41 minit. Tengoklah saya nak buat 2 part ke 3 part ke, tengoklah macam mana keadaan. Alright, sekian dulu daripada saya. Saya harap video ni membantu. Jumpa lagi di lain video pula, InsyaAllah. Assalamualaikum dan jumpa lagi.